Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah pelajar, untuk kesempatan kali ini kita sambung lagi video mengenai 7.2 peningkatan tamadun Cina dan sumbangan setelah kita meneliti 7.1 iaitu tamadun India. Tanpa membuang masa, kita terus melihat tamadun Cina. 7.2 tamadun Cina, kita tengok ada dua dinasti yang kita sebut daripada awal, iaitu dinasti Qing dan juga dinasti Han. Perhatikan, dinasti Qing terlebih dahulu berpusat di lembah Wang He. Raja Cheng iaitu Syekh Huangdi kemudiannya bertindak menyatukan Cina. Baginda membina tembok besar Cina ataupun dipanggil Wang Li Qianchen. Kerajaan yang luas dari Gurun Gobi hingga ke Vietnam. Sejak zaman dahulu lagi, kerajaan Cina mengamalkan polisi satu Cina dan menyatukan semua wilayah-wilayah di dalam budaya ataupun kaum tamadun Cina. Yang kedua, kita tengok dinasti Han. Pertama, dinasti Han yang muncul 206 sebelum Masihi hingga 220 Masihi terdiri daripada dua kategori perenggan pemerintahan, iaitu Han awal dan juga Han akhir. Han awal iaitu berpusat di Chang'an 206 sebelum Masihi hingga 8 Masihi. Manakala Han akhir yang berpusat di Loyang muncul pada tahun 25 Masihi hingga 220 Masihi sebelum diganti oleh dinasti yang lain. Dinasti Han diasaskan oleh Liu Bang ataupun dipanggil juga Maharaja Gozu. Tengok di bawah kiri, Maharaja Hangwu 140 sebelum Masihi hingga 87 Masihi membuka Silk Road ataupun laluan sutera ataupun juga jalan darat yang menghubungkan barat hingga ke timur. Baginda juga menjalankan sistem pemilihan pegawai kerajaan berasaskan sistem peperiksaan. Dinasti Han mempunyai kerajaan yang luas dari Korea hingga ke Turkistan dan hingga ke Vietnam. Gambar menunjukkan Maharaja Syekh Huangdi yang memerintah Cina dan membina Great Wall ataupun tembok besar Cina ataupun Wang Li Qianchen. Contoh sekali lagi Maharaja Hangwudi. Kemudiannya menyambung ataupun membina serta memanjangkan lagi tembok besar Cina. Sekarang kita teliti peta dunia yang berkaitan dengan jalan perdagangan ataupun Silk Road yang kita maksudkan sebentar tadi. Ini adalah peta yang meliputi sebahagian daripada peta Asia, tertulis Silk Road di atasnya. Ada laluan yang ditulis warna merah. Pelajar boleh perhati, itulah yang dimaksudkan oleh Silk Road. Manakala di tingkatan 2 nanti pelajar akan belajar jalan laut, iaitu jalan yang menggunakan kapal dan melalui negara kita. Mengapa tertulis nama Marco Polo? Marco Polo merupakan seorang penjelajah yang terkenal dalam tamadun barat. Masyarakat barat yang berada dalam kegelapan dipanggil darkness, yang terpengaruh dengan idealisme gereja, diterapkan oleh gereja bahawa bumi itu merupakan satu hamparan ataupun seperti meja. Bermaksud apabila sampai ke hujung dunia, seseorang itu kalau pergi akan jatuh dan tidak akan pulang kembali. Bagaimanapun muncul seorang tokoh daripada tamadun Rom iaitu Marco Polo
yang mencabar idealisme gereja tersebut, kemudian melakukan penjelajahan serta pengembaraan sehingga sampai ke China. Pelbagai rintangan dihadapi oleh Marco Polo sebelum sampai ke negara China. Halangan-halangan yang beliau tempahi suatu perjalanan melalui jalan sutera. Dengan perompak, dengan penyamun, dengan pembunuh dan sebagainya. Pelajar boleh ikuti filemnya, ada dibuat dan dipaparkan dalam YouTube. Seterusnya, Marco Polo ini sampai negeri China. Dia bertanya lagi apakah ada jalan lain untuk pergi semula ke barat ataupun balik semula ke barat. Lalu diberitahu oleh kerajaan China bahawa ada satu lagi jalan iaitu melalui laut. Dan kemudiannya Marco Polo meminta kebenaran untuk menumpang kapal-kapal perdagang China yang berulang-alik daripada timur ke barat. Dan di sini Marco Polo mencatatkan bagaimana beliau singgah di alam Melayu dan menyaksikan kehebatan perdagangan di alam Melayu. Marco Polo singgah di India dan melihat apa dan corak kehidupan masyarakat India. Dan seterusnya beliau berlayar lagi sehinggalah pulang ke Rom. Di Rom, beliau menentang idealisme oleh gereja bahawa bumi itu satu hamparan seperti meja, dan Marco Polo menegaskan bahawa bumi itu bulat. Berdasarkan pengembaraan beliau yang naik daripada atas turun daripada bawah dan balik ke tempat yang sama. Bagaimanapun, tindakan oleh Marco Polo ini dianggap membahayakan penduduk-penduduk Eropah dan dihukum penjara oleh pemerintah hasil desakan daripada institusi agama yang membawa idealisme bahawa bumi itu satu hamparan ataupun berbentuk meja. Itulah sepintas lalu berkenaan dengan Silk Road. Dan apabila belajar di tingkatan 2 nanti, kegiatan perdagangan di alam Melayu, cikgu harap pelajar sudah faham kerana cikgu sudah terangkan apa yang dimaksudkan dengan Silk Road ini, ataupun laluan sutera dan juga dipanggil jalan darat. .2.1 Perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Dalam tamadun Cina, mereka menitik beratkan pendidikan. Muncul seorang tokoh yang terkenal iaitu Confucius. Lihat gambar. Pendidikan bermula daripada dinasti Shang dan maju semasa dinasti Zhou. Confucius 551 sebelum Masihi hingga 479 sebelum Masihi merupakan seorang ahli falsafah yang hebat dalam tamadun Cina. Ajarannya kekal hingga kini. Bukunya yang terkenal adalah Lun Yong ataupun dipanggil Analects. Tokoh seterusnya yang akan kita teliti adalah Han Feishi daripada dinasti Qing. Han Feishi mengasaskan perundangan dengan penekanan ketegasan undang-undang untuk mengawal perilaku manusia. Sejak zaman dahulu lagi, manusia sudah memikirkan bahawa undang-undang itu perlu dilaksanakan secara tegas untuk mengawal tingkah laku manusia, termasuk melakukan perkara positif dan juga melakukan perkara negatif. Lalu jika ada lagi yang mengatakan undang-undang tidak perlu, sebaliknya perlu memberi pendidikan dan nasihat, itu sebenarnya sudah ketinggalan zaman kerana sistem undang-undang ini merupakan salah satu syarat dan ciri-ciri ketamadunan manusia. Syekh Huandi menyusun semula sistem pendidikan dengan menyeragamkan sistem tulisan dalam tamadun Cina. Tokoh yang kedua, kita tengok dinasti Han menubuhkan sekolah tinggi berpusat di Chang'an dan menekankan ajaran Confucianism. Cai Lun, gambar, itu adalah gambar Cai Lun.
mencipta kertas daripada bahan campuran kulit pokok, serpihan rami kain dan juga jaring. Serpihan rami kain itu digunakan kain sutera setelah dibuat baju ada lebihan-lebihan dan serpihan-serpihan itu kemudiannya dijadikan untuk dibuat kertas. Ini merancakkan lagi sistem pendidikan dengan penggunaan kertas. Bila kertas boleh dicipta oleh Cai Lun, bermaksud masyarakat Cina ini ataupun masyarakat dalam tamadun Cina ini mampu menggunakan kertas untuk menulis dan seterusnya membaca. Sekarang kita tengok A, iaitu matlamat sistem pendidikan Cina. Ada 5 matlamat dalam sistem pendidikan Cina. Pertama, lulus peperiksaan awam, mengekalkan ajaran Confucius, membezakan golongan elit dengan rakyat, memilih pegawai kerajaan, dan memupuk nilai moral dan etika. Jadi matlamat sistem pendidikan itu dalam mana-mana tamadun, baik negara kita, pelajarnya itu ditumpukan bila belajar mesti lulus peperiksaan. Lalu kalau ada pelajar-pelajar tak lulus peperiksaan, maksudnya dia gagal mencapai matlamat oleh kerajaan dan juga matlamat oleh ibu bapa yang menghantar pelajar ke sekolah untuk belajar. Yang kedua, mengekalkan ajaran Confucius, membezakan golongan elit dengan rakyat melalui sistem peperiksaan. Negara kita pun kalau seseorang itu berpelajaran, dia akan berbeza dengan golongan yang tidak berpelajaran. Gajinya, kedudukannya, hartanya sudah tentu lebih tinggi ataupun banyak berbanding dengan rakyat biasa yang tidak memiliki ilmu. Seterusnya, memilih pegawai kerajaan. Sama seperti sekarang, pegawai kerajaan juga dipilih orang-orang yang lulus peperiksaan serta memiliki ijazah-ijazah dalam institusi pengajian tinggi. Seterusnya, memupuk nilai moral dan etika. Sebab itulah bila kita belajar ini, pelajar-pelajar kita kena ada nilai moral dan etika dan sentiasa mematuhi disiplin dan undang-undang. B. Tahap sistem pendidikan. Sekarang kita teliti tahap-tahap sistem pendidikan dalam tamadun Cina yang keseluruhannya lebih kurang sama dengan apa yang kita harungi dalam sistem pendidikan di negara kita, iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Cuma di sekolah kita, di dalam pendidikan rendah itu ada satu lagi konsep pendidikan, iaitu pendidikan prasekolah ataupun tadika. Sekarang kita teliti apakah yang membezakan tahap pendidikan ini. Pertama, kita tengok daripada bawah. Pendidikan rendah di mana seseorang pelajar itu hanya menghafal tulisan serta buku suci, serta membaca buku suci. Tak perlu memahami makna. Okey, hafal. Tulisannya macam ini, sebutannya macam ini. Jadi maknanya apa tak perlu difikirkan lagi. Yang kedua, pendidikan menengah. Pada pendidikan menengah ini sudah diasuh ataupun sudah diajar penulisan karangan dan juga mencipta sajak. Manakala pendidikan tinggi pula, di mana pelajar-pelajar akan menterjemah dan menginterpretasi kitab suci ataupun buku suci, pelajaran tentang etika, upacara, adat istiadat, peranan rakyat kepada negara dan juga raja. Sesiapa yang lulus pendidikan tinggi ini untuk pemahaman pelajar akan menjawab jabatan-jabatan yang tinggi dalam pentadbiran di dalam tamadun Cina. C. Sistem peperiksaan. Sekarang kita tinjau sistem peperiksaan dalam tamadun Cina. Pertama, kita tengok peperiksaan perkhidmatan awam penting bagi masyarakat Cina. Melalui peperiksaan, seseorang akan dihormati dan mampu meningkatkan taraf sosial diri
dan juga keluarga. Sudah tentu bila seseorang itu menjawab jawatan yang penting dalam kerajaan, gajinya akan jadi mahal dan sudah tentu akan dihormati oleh keluarga dan juga oleh masyarakat serta penduduk kampung. Sistem ini diperkenalkan oleh Maharaja Hu daripada dinasti Han pada tahun 29 sebelum Masihi, kemudiannya dimansuhkan oleh Maharani Dowaja Cixi. Lama sebelum dimasukkan ni, hampir 1000 tahun, 1800 tahun. Seterusnya kita tengok bagaimana ciri-ciri sistem peperiksaan dalam tamadun Cina. Pertama, peperiksaannya sangat kompetitif, iaitu bersaing antara satu sama lain. Yang kedua, hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan juga status sosial. Siapa yang belajar dan bijak dan pandai, dia tak kira dia miskin ke, kaya ke, macam mana ke, dia boleh menduduki peperiksaan. Sekiranya lulus, dia akan dapat peluang untuk menjawat jawatan-jawatan penting serta mempunyai kedudukan dalam kerajaan. Sistem peperiksaan Cina juga mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutama sekali ajaran Confucianism. Larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Sistem ini tetap dan tidak boleh berubah untuk menghalang sesiapa saja daripada mengubah, kerana ia dianggap keaslian dalam tradisi tamadun Cina. Seterusnya, pelajar-pelajar kita tinjau tahap dalam sistem pendidikan ataupun tahap dalam sistem peperiksaan. Pertama dipanggil Siu Cai. Siu Cai itu adalah tahap pertama ataupun dipanggil budak kecil. Dijalankan di peringkat daerah. Contohnya kalau kita berada di mana ya? Berada di Kedah, dijalankan di peringkat Kubang Pasu, contohnya Kuala Nerang, di peringkat daerah-daerah. Kalau di Sabah kita berada di Kota Kinabatangan, itu contoh. Daripada Kota Kinabatangan kita akan pergi pula periksa seterusnya ke Sandakan. Lepas itu kita pergi pula ke Kota Kinabalu. Jadi itu contoh bagaimana pelajar mengharungi peperiksaan. Itu di tempat kita dekat. Kalau di China tu jaraknya lagi jauh berbanding dengan di Malaysia. Pertama kita tengok Siu Cai dijalankan pada peringkat daerah, terbuka kepada semua pelajar ataupun semua orang yang ingin menduduki peperiksaan ataupun semua orang ataupun pelajar yang belajar. Diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Tempoh peperiksaan adalah sehari. Bilangan calon 500 hingga 2000 pelajar. Kadar kelulusan adalah 1 lulus, 35 gagal. Tahap peperiksaan yang kedua dipanggil Juren, iaitu dijalankan di ibu kota daerah. Contohnya saya bagi tahu sekejap tadi. Kalau di Kota Kinabatangan Sabah itu, untuk tahap Juren ini dia akan adakan di Sandakan. Begitu jugalah dengan negeri-negeri yang lain. Contohnya kalau Kelantan, ia diadakan di Kuala Kerai, macam itulah. Hanya terbuka kepada calon yang lulus tahap pertama. Ini bermakna daripada calon yang lulus tahap pertama itu namanya diangkat untuk menghadapi peperiksaan Juren pula. Diadakan 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan 3 hari, bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000 orang, kadar kelulusan adalah 1 pelajar lulus, 120 gagal. Tahap yang ketiga dipanggil Jinshi, tahap tinggi, dijalankan di ibu kota kerajaan, diadakan 3 tahun sekali, tempoh peperiksaan adalah 13 hari. Contohnya, apabila pelajar di Pahang, menghadiri Siu Cai, dia mengambil peperiksaan Siu Cai ini contohnya di Kuala Lipis.
Tahap kedua, dia ambil peperiksaan di Kuantan, di ibu negeri, Pahang. Kemudian tahap yang ketiga ini, dia kena pergi ke Putrajaya ataupun Kuala Lumpur untuk mengambil peperiksaan. Itu contoh untuk memudahkan pelajar. Sekarang kita teliti apa yang akan diperolehi apabila seseorang itu mendapat sijil ataupun lulus dalam peperiksaan awam yang terdiri daripada siucai, juren dan jinshi yang kita teliti sebentar tadi. Kita tengok pertama, calon yang lulus peperiksaan akan diserap ke perkhidmatan kerajaan dan mendapat pelbagai keistimewaan. Calon lulus tahap pertama siucai akan menerima butang keemasan, bekerja peringkat rendah, sektor awam dan menyertai majlis santapan diraja. Manakala calon lulus tahap kedua, juren, selain mendapat seperti tahap satu, juga tanda nama pada pintu rumah dan diberikan bodyguard ataupun pengiring. Ini sudah tentu bila ada nama di depan rumahnya, ini akan menjadi satu kebanggaan kepada keluarga. Manakala calon yang lulus tahap 3 iaitu jinshi akan mendapat jawatan peringkat tinggi, keistimewaan pada keluarga dan juga kampung. Usahakan keluarga dia diberi hadiah, kampungnya pun akan diberi hadiah juga oleh pemerintah kerana melahirkan seorang anak kampung yang pandai. Sistem peperiksaan Cina dijadikan contoh oleh masyarakat dunia. Lahirnya sarjana-sarjana ilmuwan seperti Dong Zongsu merupakan seorang sarjana Confucius yang terkemuka dan juga Si Maxian yang menulis satu buku Siji, buku tentang sejarah kerajaan Cina ataupun tamadun Cina sehingga 90 sebelum Masihi. Aspek keamanan adalah elemen terpenting kejayaan pendidikan dalam tamadun Cina. Zongsu Si Maxian Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita lihat kesimpulan daripada pembelajaran kita untuk bab 7, Tamadun India dan Cina. Pertama kita lihat, Tamadun India menekankan ketenteraan dan juga keagamaan ke atas perluasan kuasa pemerintahan. Manakala, Tamadun Cina selain aspek ketenteraan, juga mengalami peningkatan dalam keilmuan melalui amalan peperiksaan. Budaya ilmu yang diamalkan pemerintah telah meningkatkan rakyat kepada kemajuan teknologi seperti inovasi penciptaan kertas. Baiklah pelajar-pelajar, itu saja pembelajaran kita pada kali ini untuk bab 7 Sejarah KSSM tingkatan 1 Tamadun India dan Cina, dan jangan lupa terus ikuti pembelajaran di bab akhir iaitu bab 8 Tamadun Islam dan sumbangannya. Untuk itu, cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jaga diri. Sekian, terima kasih.